Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batik Fitness, dan kepakaran saya adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah, sehingga ke hari ini kami telah membantu lebih daripada 1000 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang apakah kesilapan yang ramai orang buat apabila mereka nak turunkan berat badan, especially pada bulan puasa. Assalamualaikum Kak Yung, apa khabar Kak Yung? So, sekiranya apa yang saya nak share pada malam ini akan banyak memberi impact yang baik dan positif kepada ramai orang, tekan butang share dan share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Waalaikumsalam Kak Yung. Waalaikumsalam Puan Juizatul. Waalaikumsalam Puan Nurmidah Alan. Apa khabar? Okey, saya nak bagi tahu sikit yang kita ada satu good news yang kita nak sampaikan, tapi kita nak sampaikan pada hari Khamis nanti. Okey, pada hari Khamis nanti kita ada buat satu bukan surprise, satu good news kepada mereka yang bersama di dalam Black Magic Mentoring, sebab saya nak tunjukkan something yang mana mungkin akan menyebabkan kita rasa macam kita kena berada dalam Black Magic Mentoring dalam tempoh jangka masa yang lama. Siapa sini, boleh tak saya nak tanya, siapa dekat sini yang dapat email pagi tadi tentang Black Magic Mentoring, tajuk yang kita nak sampaikan pada hari Khamis ni? Boleh tak komen saya dah dapat email? Waalaikumsalam Puan Engku Suhana, apa khabar? Right. So, apa yang saya nak share pada Black Magic Mentoring ni adalah tentang macam manakah caranya untuk kita susun atur makanan kita, ataupun macam manakah rahsia kombinasi makanan, especially pada waktu kita nak berbuka puasa nanti, supaya bila kita nak berbuka puasa ataupun nak bersahur ke, kita akan dapat turunkan berat badan dengan betul, dengan baik, dan kita akan bakar lemak macam kita bakar sampah. Okey. So, dapat email. Kak Yung kata dapat email. Terima kasih Kak Yung. Dan kita juga akan pastikan juga kita akan dapat pemahaman yang jelas pada Black Magic Mentoring, supaya kita akan dapat tahu macam mana cara nak praktikkan ilmu tersebut pada keesokan harinya, pada waktu sahur, pada waktu berbuka esok. Waalaikumsalam Puan Cik Na. Kan? So that's why kepada yang dah dapat email tersebut, tahniah. Yang tak dapat email tu bermaksud kemungkinan besar membership BMM telah pun tamat. Okey, dan kita pun akan share tentang apa? Kita pun akan share tentang Waalaikumsalam Tuan Syaz Rizwan. Apa khabar? Selamat berbuka puasa. Selamat berpuasa, berbuka puasa pula. So, yang dah dapat tu tahniah. Kepada yang tak dapat lagi, bermaksud kebarangkalian besar email tu tak reach ke dalam inbox masing-masing sebab masuk ke dalam junk mail ataupun spam, ataupun mungkin membership anda dah tak aktif lagi. So, kena check membership tersebut ni. Alhamdulillah sibuk kerja Puan Engku Suhana. Dapat email Puan Cik Nak. Tahniah kepada yang dah dapat email. Okey, Puan Engku Suhana kata sibuk, tak apa. Okey, so saya nak share sikit ada beberapa kesilapan besar ramai orang bila nak turunkan berat badan pada bulan puasa. Boleh tak saya nak tanya dekat sini, siapa dekat sini yang yang sedang berusaha untuk turunkan berat badan supaya pada hari raya nanti dia boleh pakai baju saiz yang lebih kecil? Boleh tak komen saya nak kurus? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Sebab saya nak tengok berapa ramai agaknya dekat sini yang sedang berusaha untuk turunkan berat badan dan capai ke berat badan yang nak dicapai pada hari raya nanti. Boleh tak bagi saya love? Boleh ke komen saya nak kurus? Boleh ke juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Sebab apa yang saya nak share pada malam ini, kemungkinan besar salah satu daripada kesilapan itu mungkin kita sedang buat sekarang. So that's why paling terbaik sekiranya kita cuba share Facebook Live ni. Okey, pastikan lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat untuk turunkan berat badan. Hai Puan Elom Zita Makhtar, nak kurus. Saya doakan Puan Elom Zita dapat turunkan berat badan dengan cara yang sihat tanpa menggunakan sebarang produk, InsyaAllah. Okey, terima kasih kepada yang komen. Terima kasih kepada yang bagi saya love. Okey, nombor 1, Puan Nurmidah pun sama juga. Nak kurus, saya pun doakan Puan Nurmidah untuk dapat berjaya turunkan berat badan, dan juga Kak Yung yang bagi saya love banyak-banyak juga, dan yang bagi saya love juga. Saya doakan semua yang bagi saya love
sama ada tekan butang love ataupun komen love supaya akan dapat capai berat badan dan bentuk badan yang diidam-idamkan pada hari raya nanti. Termasuk juga Puan Vira Baju. Okay, terima kasih kepada yang komen. Okey, Puan Miza Muhaiza pun nak kurus. Saya pun doakan Puan Miza Muhaiza pun nak kurus. Okey, cerita pasal doa ni tak habis-habis kita kan. Okey, nombor 1, kesilapan ramai orang untuk turunkan berat badan. Pada bulan puasa, mereka sangkakan mereka wajib kurus pada bulan puasa. Sebenarnya itu adalah satu perspektif yang salah. Sebab apa? Sebab tak semua pada bulan puasa ramai orang berjaya turunkan berat badan. Waalaikumsalam Puan Audi Aulia. Selamat berpuasa juga. First time join last year time PKP bulan puasa gitu kan. Terima kasih Puan Audi Aulia sebabkan masih lagi berada dalam Facebook Live ni. Okey, pertama sekali tolong jangan fikir bila kita puasa kita wajib kurus. Tak, dia tak semestinya. Sebabkan apa yang saya nak share pada kejap lagi ni, yang ada beberapa kesilapan besar yang kita mungkin sedang lakukan sekarang. Okey, yang kita mungkin sedang lakukan sekarang yang menyebabkan kita susah nak turunkan berat badan. Dan kita risau juga. Mungkin kita berjaya dapat kawal lah berat badan pada bulan puasa contohnya kan. Okey, yang saya risau pada hari raya nanti disebabkan cara yang salah yang kita amalkan sekarang, kesilapan-kesilapan yang kita sedang amalkan, yang kita amalkan sekarang yang membuatkan kita rasa macam berat badan kita nanti insyaAllah akan meningkat mendadak-dadak pada hari raya nanti. So that's why yang ni saya risau. Yang 4 bulan puasa ni kita memang makan sikit. Kita ada satu time frame window yang kita makan tak banyak pun pada satu waktu tu. Macam waktu maghrib sampai ke waktu subuh esoknya. Tolak waktu tidur kita makan berapa jam sangat kan. Tolak waktu bertarawih. Waalaikumsalam. Saya pun doakan puan kami berjaya turunkan berat badan dengan sihat. Okay, amin. So now, siapa sini risau? Boleh tak komen sebelum saya nak mulakan? Siapa dekat sini yang risau? Dia sangat-sangat risau, sangat-sangat sangat-sangat bimbang. Okey, berat badan dia naik mendadak-dadak pada hari raya pertama dan hari raya kedua. Boleh tak komen saya risau? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Boleh ke komen saya risau dan boleh tak share Facebook Live ni? Sebab apa? Sebab ini yang kita nak bagi tahu ni. Sebab ramai orang mungkin dia berjaya turunkan berat badan, tapi berat badan dia naik mendadak-dadak pada hari raya pertama atau mungkin minggu pertama je dah naik mendadak-dadak. So itu yang merisaukan. Sebab biasanya bila seseorang itu naik berat badan dia mendadak-dadak pada bulan puasa, ada satu je sebab. Sebab itu adalah dia sedang melakukan kesilapan yang saya nak share kejap lagi ni. Ada beberapa kesilapan yang kita mungkin sedar atau tak sedar kita sedang buat sekarang ni. Siapa nak tahu boleh tak komen nak tahu? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Puan Nurmidah kata risau. Kan? Saya pun risau juga. Tetapi itulah dia. Saya nak share ada 3 ke 5 kesilapan lah bergantung kepada how much yang saya nak share pada malam ni. Okay. Alright. Yang pertama sekali, kenapa berat badan kita mungkin dapat turun pada bulan puasa tapi berat badan kita akan naik mendadak adalah satu kesilapan yang pertama, iaitu kesilapan pada bulan puasa ni kita banyak sangat makan makanan yang berkarbohidrat. Nombor 1. Berkarbohidrat tu satu, tapi yang paling merisaukan adalah karbohidrat yang mempunyai GI yang tinggi dan juga mempunyai fiber yang kurang. Itu dia. Tiga kriteria makanan yang saya sebutkan tadi. Pertama, karbohidrat, makanan berkarbohidrat. Nombor 2, berfiber yang rendah. Dan nombor 3, ber-GI yang tinggi. Ketiga-tiga benda ni akan menyebabkan berat badan kita mungkinlah kot kita dapat turunkan berat badan pada bulan puasa. Tetapi insya-Allah saya dapat yakin dan percaya pada hari raya pertama pun dah cukup dah. Memang insya-Allah kita akan naik berat badan mendadak-dadak. Percayalah cakap saya. Sebab apa? Sebab dia punya development kaedah ataupun dia punya diet yang salah yang dia dah praktikkan selama 30 hari ni ataupun 29 hari ni menyebabkan badan dia tak buang lemak pun. Mungkin dia berjaya turunkan berat badan tapi mungkin dia masih lagi pakai saiz baju yang besar. Masih lagi pakai baju saiz yang double XL, XL dan sebagainya. Dan pada hari raya nanti insya-Allah baju saiz itu pun mungkin akan ketat dah. Siapa sini faham maksudnya? Boleh tak komen faham?
So that's why contoh makanan tu macam kuih-kuih kan, ataupun makan macam makanan manis-manis, contohnya macam minum air manis-manis dan sebagainya. So itu antara menyebabkan badan kita akan simpan air dengan banyak dan menyebabkan berat badan kita mungkin maintain, dan pada hari raya pertama nanti disebabkan kita tak berjaya untuk bakar lemak pada bulan puasa, insya-Allah berat badan kita akan naik at least dalam 2 kilo pada 2 hari pertama pada hari raya. Puan Nurbidah tanya boleh tahu apa itu GI? GI itu nama dia adalah glycemic index. Siapa pernah dengar GI? Boleh tak komen saya pernah dengar GI? Siapa yang pernah dengar GI boleh tak komen pernah dengar? Siapa yang tak pernah dengar boleh tak komen tak pernah dengar. Dan please share Facebook Live ni, sebabkan apa yang saya nak share ni adalah satu benda yang insya-Allah akan bantu ramai orang. Bukan setakat kita-kita je, tapi ramai orang untuk mereka berjaya turunkan berat badan tanpa menggunakan sebarang produk. GI itu nama dia adalah glycemic index. Okay, glycemic index tu bermaksud dia punya point adalah secepat mana makanan berkarbohidrat itu ditukarkan kepada gula. Lagi tinggi GI itu, lagi cepat gula tu ditukarkan daripada karbohidrat kepada gula. So itu akan menyebabkan badan kita punya insulin level meningkat tiba-tiba, mendadak-dadak, dan dia akan menyebabkan kita akan rasa lapar. Lapar. Contohnya kan, siapa kat sini pernah dengar bila kita makan makanan yang manis, kita akan rasa cepat lapar. Gitu kan. So point dia gitulah. So dia konsep dia, kalau saya nak explain, saya kena lukis. Minggu lepas sebenarnya saya dah explain pasal benda ni dekat dalam Black Magic Mentoring, tentang apakah kaitan makanan manis, rasa lapar, macam mana sebenarnya pemilihan makanan ber-GI tinggi itu akan menyebabkan berat badan kita susah nak turun, dan macam mana makanan yang ber-GI rendah tu akan membantu kita bukan setakat dapat memberikan tenaga yang lebih sustainable sepanjang bulan puasa, dan dia juga akan bantu kita rasa kenyang lebih lama. So that's why kita kena faham GI itu apakah bendanya, dan macam manakah GI itu boleh memberikan kita impact yang sangat baik ketika kita berpuasa. So that's why GI itu adalah satu indeks ataupun satu kira-kira macam manakah sebenarnya badan kita boleh convertkan makanan tu boleh dikonvertkan kepada gula. Secepat mana, lagi cepat, lagi tinggilah nilai GI daripada makanan tu. So terima kasih kepada Cik Na, minggu lepas saya dah explain betul dengan jelas, alhamdulillah. So minggu ni saya akan explain tentang macam manakah dia punya pantang larang. Macam manakah rahsia kombinasi makanan supaya pada bulan puasa, waktu kita berbuka puasa, waktu kita bersahur, kita tak campurkan makanan yang tak sepatutnya, sehingga kan boleh mengganggu badan kita punya progres nak bakar lemak, nak turunkan berat badan, dan nak menjadikan perut kita lebih selesa dalam mencernakan makanan. So that's why kepada mereka yang dah dapat email untuk Black Magic Mentoring, nantikan kita punya sharing pada hari Khamis jam 9.30 nanti. Okey, dan saya pun akan nak bagi tahu nanti tentang satu good news yang kita nak sampaikan lah kepada mereka yang masih lagi aktif dalam Black Magic Mentoring, termasuk Titanium dan sebagainya. Okey, boleh faham tak yang pertama tu? Yang pertama tu, apakah kesilapan besar yang pertama? Disebabkan kita terlalu kerap sangat makan makanan yang ber-GI tinggi, berfiber rendah, dan makanan berkarbohidrat atau minuman yang berkarbohidrat. Contohnya macam air manis memang tinggi gila, fiber memang tak ada langsung. Lepas tu pula memang karbohidrat pun. Lepas tu pula macam makan kuih-kuih, macam benda-benda manis dan sebagainya kan. Benda tu pun akan mengganggu gugat kita punya progres nak turunkan berat badan, dan kebarangkalian besar ianya akan mengganggu juga proses kita nak maintainkan berat badan pada hari raya pertama tu sendiri. So that's why, siapa sini faham maksud saya? Boleh tak komen faham kesilapan besar yang pertama? Kalau faham boleh ke komen faham, boleh ke bagi saya love banyak-banyak, dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat sebenarnya daripada apa yang sharing kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Okey, so itulah yang pertama. Terima kasih kepada Puan Wira Baju yang komen faham. Okey, yang pertama tadi tu. Yang kedua, siapa kat sini yang dah ready nak mengetahui yang kedua? Apakah sebenarnya point yang kedua yang menyebabkan yang menjadikan kita mempunyai satu kesilapan yang besar yang ramai orang buat
okey, bila nak cuba turunkan berat badan. Kesilapan ramai besar orang bila adalah ramai orang buat kesilapan ni. Dia itu menyebabkan dia susah nak turunkan berat, dan dia kan juga menyebabkan dia lagi susah nak dapat bentuk badan ataupun saiz badan yang dia nak capai pada pada Ramadan yang ke-29 ataupun 30. Okey. Yang kedua, yang ramai orang fikir macam pada bulan puasa ni dia fikir macam dia tak perlu exercise. Sebenarnya senaman tu konteks dia besar. Dia tak semestinya senaman tu kena berjogging, senaman tu kena macam hiking ke, macam apa ni Puan Ju selalu buat dan sebagainya, macam jogging, macam contohnya macam hiking pun Kusana pun buat juga kan. Macam jogging macam Puan Ida Osman dekat sini yang saya kenal, macam Kak Yung pun ada jogging juga sikit-sikit, ada buat resistance training juga kan. So senaman bukan setakat itu saja. Senaman yang kita cakap dekat sini adalah kita kena bersenam dari sudut bergerak. Tak semestinya bila kita berpuasa kita kena melepet dan tidur saja. So that's why dengan pemilihan makanan yang betul pada waktu bersahur tu akan menentukan apakah yang kita akan dapat buat sepanjang waktu kita berpuasa pada hari itu. Siapa sini faham ataupun tak faham? Boleh tak komen tak faham ataupun faham? Sebab saya nak pastikan semua dekat sini faham. Saya nak pastikan semua dekat sini faham, dan saya nak share benda ni semua sebabkan saya yakin yang sedang menonton kita sekarang ni memang sedang cuba nak turunkan berat badan. Kan? So betul lah tu kan. So apa khabar Puan Siti Halimah, Puan Ida Osman, apa khabar? Alright, so ya, maksud dia begini. Kalau boleh, bila kita dah memilih makanan yang betul, contohnya kita dah memilih makanan yang berGI rendah, yang berfiber tinggi contohnya kan, pada waktu bersahur tu, dan juga kita mungkin boleh ambil makanan yang berprotein tinggi juga pada waktu sahur tu. Bukan mungkin, kalau boleh ambil lah protein tinggi, dan kita minum air secukupnya pada waktu bersahur tu, sepatut-patutnya badan kita akan rasa sangat gila bertenaga daripada waktu pagi sampailah ke tengah hari ke petang macam tu sepatut-patutnya. Okey, itu adalah berdasarkan pemilihan makanan yang betul. Jadi bila kita tak rasa lapar, kita tak rasa mengantuk, tak rasa penat, insya-Allah kita akan buat aktiviti seharian macam biasa. Dan bila kita buat aktiviti seharian macam biasa, itulah yang menyebabkan kita lebih senang lagi nak bakar lemak dan nak dapatkan bentuk badan yang kita nak. Dan tak semestinya juga bersenam tu dalam konteks kat sini adalah bersenam macam berjogging dan sebagainya. In fact, sebenarnya dalam erti kata sekarang ni, bila kita sedang berada dalam keadaan kalori defisit bila kita berpuasa, insya-Allah kita buat apa sahaja pun, mengemas rumah ke, kita mungkin sedang memasak ke, berjalan-jalan dekat pasar Ramadan ke contohnya kan, kita pun sedang bakar lemak. Saya nak baca komen kejap. Coach, saya boleh kurangkan makan nasi, tapi kelemahan saya suka sangat makan kuih muih. Kadang rasa suka juga diet pada bulan Ramadan. So that's why pentingnya kena ada meal plan satu. Kalau boleh cuba try dapatkan Batek Superfood yang insyaAllah dia akan boleh bantu kita rasa kenyang lebih lama. So that's why okay, macam ni tau. Saya nak share sikit saya punya amalan. Mungkin ada yang tahu atau mungkin tak tahu. Saya mengamalkan sejak tahun 2012 lagi, saya mengamalkan Superfood ni. Superfood ni adalah sejenis makanan yang saya amalkan daripada tahun 2012, bermaksud dah 9 tahun dah saya makan benda lah ni. Saya makan ni, saya tak terasa langsung nak makan benda lain dah. Benda ni memang terbaik kalau kata kita sedang berpuasa dan kita rasa macam kita nak kawal kita punya selera makan, sebabkan kita mungkin rasa macam susah nak kawal selera makan. Disebabkan mungkin faktor environment yang menggalakkan kita untuk makan, dan contohnya juga mungkin kita tengok TV, tengok iklan dah terliur dah anak tekak kita untuk kita makan macam-macam. So that's why saya mengamalkan Superfood ni. Dia dah bantu saya banyak dah untuk saya rasa kenyang lebih lama. So kalau katakan Puan Nurmidah ada rasa sebegitu, rasa macam susah nak berdiet pada bulan puasa, sepatut-patutnya pada bulan puasa lah paling senang nak berdiet, melainkan kalau katakan kita salah pilih makan. So that's why Superfood ni dia memang mengandungi fiber yang tinggi, dia juga mengandungi protein yang tinggi dan juga omega 3 yang boleh membantu kepada anti-inflammation. Insya-Allah
kita akan rasa kenyang lebih lama. Saya nak check, baca komen. Saya makan superfood masa berbuka dan masa bersahur memang bertenaga. Seharian boleh exercise lagi. Tu dia. Akak puasa tak turun tetap 56 tapi bertenaga tahun ni pertama tak puasa sahur dengan superfood. Pertama puasa superfood ni mix dengan oatmeal okey tak? Jawapan saya okey je Puan Syafiqah. Saya pun kadang-kadang saya akan campurkan juga dengan oatmeal. Okey, memang oatmeal kadang-kadang saya akan campurkan kopi. Kadang-kadang saya akan campurkan dengan boleh je, tak ada masalah apa. Saya suka campurkan kopi juga kan. Kopi 3 in 1 saya pun ikutlah apa saya nak campur kan. So that's why boleh je. Dia tak ada, bukan tak ada pantang. Kita bayangkan macam inilah seperti macam oats, macam seperti oats lah kan. Kita boleh campurkan superfood ni dengan apa-apa jenis minuman, apa-apa jenis makanan, insya-Allah yang berkaitan lah. Jangan campurkan dengan nasi. Pelik rasanya kan. Biasanya macam campurkan oatmeal okey, Kauti, Waalaikumsalam Makcik Ros. Campurkan dengan air minuman, memang okey lah. So that's why saya amalkan superfood ni. Memang saya rasa bertenaga sampai ke petang. That's why saya nak demonstrate setiap pagi bila saya bersenam. Itu menunjukkan saya memang bersenam. Saya bersenam. Erti kata lain, kita boleh je bersenam walaupun kita puasa. Dan sebenarnya pada bulan puasa lah waktu yang paling senang untuk kita berdiet, lagi paling senang lah untuk kita dapat result. Melainkan kalau kita tak ada dia punya basic understanding tentang macam mana cara nak makan dengan betul pada bulan puasa nanti. So that's why memang digalakkan untuk kita ada meal plan. So meal plan tu pun ada juga dalam tu superfood. So better lah kot. Bagi saya ni suggestion saya, tak wajib, tapi nak suggestion saya, kalau tak nak ambil superfood, boleh tukarkan beras tu daripada nasi putih kepada brown rice. Boleh tukarkan roti tu kepada roti wholemeal. Boleh tukarkan snack tu kepada macam, contohnya macam buah-buahan. Jangan makan kuih, tapi makan buah-buahan yang crunchy macam apple ke, pear ke, jambu batu ke dan sebagainya. Memang insya-Allah dia boleh bagi kita rasa kenyang lebih lama. Fiber dia pun okey lah, cukup dah juga. Dan juga boleh bantu kita rasa kenyang lebih lama dan bertenaga. So bukan satu kewajipan, balik semula, bukan satu kewajipan untuk kita gunakan superfood, tapi itu adalah satu kewajipan pada diri saya. So that's why berat badan saya susah nak naik. Bukan sebab genetik, tapi disebabkan saya dah faham saya nak buat. So that's why kalau katakan kita berminat, kalau macam nak dapatkan, kalau kita nak jadi in control terhadap kita punya berat badan dan sebagainya, memanglah saya galakkan 100% untuk mencuba superfood ni. Okay, bukan nak promote, tapi memang saya rasa superfood ni memang bagi saya serasi lah. Dan macam Puan Ida Osman pun rasa serasi juga, Kak Yu pun rasa serasi juga. Terbaiklah sahur dengan superfood, puasa pun balik dari subuh berjoging satu pusingan. Tu dia kan, nampak tak? Nampak kan? So that's why bersenam tu satu keperluan. Tak kisahlah bersenam tu macam mana, berjoging ke, angkat besi ke, apa benda semua. So that's why kalau boleh cuba jangan tidur melepet sepanjang hari. Itu kesilapan ramai orang bila nak kurus, bila nak berpuasa ni. Mereka rasa mereka boleh tidur daripada pagi sampai ke petang. Sebenarnya tak. Sebenarnya kalau boleh, biarlah kita melakukan sedikit aktiviti, dan insya-Allah boleh bantu kita macam-macam lah, macam-macam untuk bakar lemak dan sebagainya. Siapa sini faham? Maksudnya boleh tak komen faham? Boleh ke bagi saya lebih. Waalaikumsalam Puan Faizah Kasim. Apa khabar? Okey. So, ya, Puan Faizah Kasim, kita punya one-on-one bila Hari ni ke esok Hari ni ke esok? Puan Faizah Kasim, boleh tak kita ubah waktu kepada esok jam 10 malam? Boleh tak? Sebab saya ada hal sikit jam 10 malam ni. Terima kasih kepada Cik Na dan Cik Ros yang komen faham. Alright, so okay. Alhamdulillah. Okay. So itulah yang kedua. Yang ketiga, ramai orang juga dia fikir bila dia berpuasa, dia kena faham yang bila dia puasa tu dia boleh makan apa sahaja, especially pada waktu berbuka puasa. Jawapan saya tidak. Bukan macam tu Bukan macam tu. Bila kita berbuka puasa, kita boleh makan, tapi kita tak boleh nak tibai segala benda yang ada dekat depan mata kita. Okay?
Macam yang jadi masalah ni, contohnya macam kalau kita pergi makan dekat buffet kan, kita berbuka puasa dekat buffet, ataupun yalah macam buffet tu segala jenis makanan dekat situ kan. Semua jenis makanan yang ringan, yang berat, yang dessert, yang tak apa nak dessert sangat, kita boleh ambil je. Tetapi sebenarnya kita kena bijak dalam pemilihan makanan. Kita kena faham Kita kena faham. Boleh tak saya share ni? Kalau boleh tak komen, boleh saya nak share. Boleh ke bagi saya love banyak-banyak, dan boleh tak share Facebook live ni, tekan butang share kepada 10 tempat, 20 tempat, Facebook group dan sebagainya. Dan juga boleh tekan share dan tekan copy link dan share dekat dalam kita punya WhatsApp group dan sebagainya. InsyaAllah kita nak memberi manfaat ni. Saya sangat-sangat percaya sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Dan mungkin kita ada banyak masalah. Antara masalah kita yang mungkin yang kita ada adalah kita mungkin ada masalah nak turunkan berat badan dengan mudah. Tapi saya sangat percaya bila kita berusaha untuk bantu orang lain, insya-Allah masalah kita pun akan dapat diselesaikan juga. So that's why saya selalu minta you all untuk tekan butang share, bukan untuk free marketing, tak, tapi kita nak buat benda ni bersama-sama. Okay, kita nak buat benda bersama-sama biar sama-sama dapat dia punya impact yang positif. Okay, terima kasih yang komen boleh. Okay, cuba kita bayangkan perut kita dah tak gunakan dia untuk dia cernakan makanan daripada subuh sampai ke maghrib. Bermaksud perut kita dah dalam keadaan berehat, resting mode. Macam kalau katakan kita sedang bawa kereta, kita tak start enjin kereta kita selama semalaman. Daripada malam sampailah ke malam esok lah katakan. Okey. Kita boleh terus start enjin kereta dan terus tekan minyak untuk memecut laju kereta tu. Jawapan saya tak. Biasanya kita kena panaskan enjin kereta dulu, bagi dia warm up dulu kan. So bila dah warm up tu, barulah kita boleh bawa. Tapi bukan bawa laju-laju, kita kena bawa slow-slow dulu. Bukan terus tekan press minyak, kita reach sampai 100. Kita bukannya pemandu F1, kita bukan ada kereta F1 pun. Kita mungkin kereta macam untuk on the road je kan. Jadi kita bayangkan perut kita macam enjin kereta. Kita tak nak push kereta kita tu terlalu laju sangat dalam keadaan dia dah rest beberapa jam. Sama juga dengan perut, kita tak nak perut kita mencernakan makanan tu yang sangat banyak sehingga kan menyebabkan perut tu sendiri mungkin akan rasa tertekan. Dan bila dia tertekan, ada beberapa benda akan berlaku. Macam mana nak bagi dia rasa tertekan? Contohnya kita makan segala benda tok nenek yang kita jumpa dekat pasaran badan sekarang dan kita makan. Saya nak baca komen jap. Akak puasa kali ni sahur ambil superfood, kadang rasa bertenaga dan tak lapar hingga masuk waktu berbuka. 10 meal plan coach memang terbaik. Terima kasih kepada Cik Ros. Kan. So point saya begitulah. Maksud saya begini Cuba bayangkan bila kita terlalu dah raskan perut kita dan kita makan macam-macam jenis makanan ada banyak kategori. Makanan yang berlemak tinggi, makanan yang berkarbohidrat tinggi, yang GI tinggi lagi lah, GI rendah lah, segala benda tok nenek kan. Lepas tu pula kita makan lauk-lauk yang mungkin lauk tu mempunyai lemak yang tinggi, disebabkan mungkin lemak daripada lauk tu yang tinggi, mungkin dia dimasakkan dengan macam santan ke ataupun minyak yang banyak ke. Bermaksud semua makanan tu akan jadi susah nak dihadamkan oleh perut kita. Menyebabkan bila kita makan pada waktu berbuka puasa, kita mungkin akan ada masalah pencernaan sebagai contohnya. Mungkin kita susah nak membuang air besar sebabkan gabungan makanan itu yang menyebabkan susah nak membuang lah. Faham tak? Dia macam push enjin kereta daripada dalam keadaan slow, tiba-tiba kita tekan laju dengan harapan dia boleh pergi laju. Tapi dia akan ada efek lah kat tempat lain. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. So that's why pada masa kita berbuka puasa, kalau kita faham pun dia punya etika ataupun kita punya dia punya guidelines, semua etika bila kita berbuka puasa, kita digalakkan untuk berbuka puasa dengan kurma dulu. Dan kita minum air sikit dan kita relax sikit dan kita sembahyang maghrib sebagainya kan. Kemudian barulah kita makan nasi ataupun kita makan yang ringan, makan yang berat sikit.
tadi tu makan kurma je. Okey, kemudian kita makan nasi lepas dah maghrib, kemudian kita ada lauk sikit kan, kita ada sayur sikit, dan kita tak boleh ambil air sebarangan sebabkan kalau kita salah pilih air, kebarangkalian besar untuk makanan tu lambat nak dicernakan tu pun ada. Ada beberapa jenis minuman yang bila kita minum pada waktu kita berbuka puasa tu yang menyebabkan makanan tu lambat nak dicernakan. Siapa nak tahu apakah air dia? Boleh tak komen? Terima kasih kepada kau yang faham, Puan Ida Osman, Puan Faizah Kasim, Cik Ros. Terima kasih kepada yang dah share Facebook Live ni. Okey, contohnya seperti macam air manis dia akan mengganggu kepada pencernaan sayur-sayuran. Kalau katakan kita makan makanan yang ada sayur-sayuran, makanan manis tu, air manis tu akan ganggu kepada pencernaan sayur-sayuran. Itu satu. Nombor dua, kalau katakan kita minum air manis juga kan, kita makan makanan yang contohnya ada berminyak, contohlah macam nasi minyak ke, nasi biryani ke mungkin, ataupun kita ambil kuah yang mempunyai minyak. Biasanya minyak ataupun air kuah biasanya akan mengandungi minyak. Jadi bila kita ambil makanan yang berminyak sikit ke banyak, campur pula dengan minum air manis, campur pula dengan air sejuk pula, tu memang dia akan ganggu habislah dia punya badan kita, dia punya pencernaan tu akan jadi lambat sikit. So that's why yang ni saya akan cerita secara detail pada Black Magic Mentoring hari Khamis nanti. So kepada mereka yang masih lagi aktif, jumpa saya pada hari Khamis nanti jam 9.30 malam. Saya dah bagi email Zoom tu. Okay, jangan join sekarang. Kalau join sekarang dia tak ada. Join hari Khamis jam 9.30 malam Okay, so that's why itu yang saya nak share. Pada 3 kesilapan besar ramai orang buat pada bulan puasa yang berniat untuk turunkan berat badan. Yang pertama tadi tu adalah mereka memilih makanan yang berkarbohidrat tinggi, kemudian ber-GI tinggi dan juga berfiber rendah. Kesilapan ramai orang macam tu. Kesilapan nombor 2 juga adalah mereka fikir pada bulan puasa mereka boleh bersenang lenang dan tidur sepanjang hari. Jawapan saya tak. Cuba buat kerja sesuatu aktiviti yang biasa kita buat. So that's why pemilihan makanan mengikut meal plan akan bantu kita rasa bertenaga macam kata Cik Ros. Okay, nombor 2. Dan nombor 3 pula adalah dengan cara gabungan makanan yang tertentu akan ganggu kepada proses pencernaan makanan yang menyebabkan kita mungkin akan susah ataupun lambat nak dapat turunkan berat badan. Sebab kita paling risau kalau katakan kita punya perut ataupun pencernaan kita jadi lambat sebab kita salah pilih makan. Dan bila pencernaan tu lambat, kita mungkin akan ada terganggu sikit lah dia punya pencernaan. So that's why kita nak take it easy kepada perut kita. Kita nak make sure apa yang kita makan tu akan bantu kepada tahap kesihatan kita. Kalau katakan kita makan makanan yang kita makan je kan, dia mungkin akan mengganggu banyak benda lah. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Sekiranya korang rasa apa yang saya share ni satu benda yang bagus, share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Okay, so apa tadi? Gabungan ni tersasar selalu. Tu dia guys. Saya pun kadang-kadang tersasar juga, tapi tak apa. Kalau katakan kita tersasar sekali-sekali tu tak apa. Jangan tersasar hari-hari. Nak pula hari-hari kita tersasar waktu bersahur dengan waktu berbuka puasa. InsyaAllah susahlah nak kurus. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Terima kasih banyak sebabkan join Facebook Live ni. Okay, dan jangan lupa untuk like Facebook page HIK, sebab kita memang akan buat banyak konten-konten yang akan memberikan kita faham yang kita ni sebenarnya boleh turunkan berat badan kalau kita nak turunkan berat badan. So kalau kita betul-betul nak turunkan berat badan, cara dia berbeza dengan cara orang yang endah tak endah sahaja. Alright, saya rasa itu daripada saya. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi besok jam 9 pagi untuk senaman. Alright, dan juga jam malam lah kot, 9.30 malam saya rasa paling convenient untuk saya buat live lagi. So kita akan jumpa jam 9 pagi dan 9.30 malam setiap hari. Alright, kecuali hari Khamis malam tu sebab kita ada Black Magic Mentoring. So saya doakan semua sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.